Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kamu akan bersama dengan cikgu. Cikgu nama Muhammad Syukri bin Muhammad untuk kelas yang pertama lah hari ini. Okey, baik. Kita akan tengok dahulu tema 1 iaitu asas fizik. Bab 1 pengukuran dan hari ini kita akan tengok 1.1 iaitu kuantiti fizik lah. Okey, baik. Sebelum itu kita kena tahu dahulu apa itu fizik sebenarnya. Kamu nak ambil mata pelajaran fizik kan, kena tahu apa itu fizik. Fizik ni sebenarnya apa? Okey, fizik ialah kajian. Kajian berkaitan fenomena alam. Fenomena alam ni maksudnya sesuatu yang berlaku secara semula jadi. Contohnya kejadian pelangi, kejadian gempa bumi, kemarau, banjir. Apa lagi? Yang penting kejadian alam ini berlaku secara semula jadi. Bagaimana manusia ni kaji fenomena alam tadi untuk mengetahui puncanya, sebabnya, dan kita boleh belajar cara nak atasi kalau melibatkan kemalangan jiwa dan sebagainya lah. Okey, fizik juga melibatkan kuantiti yang diukur. Untuk fizik ni memang melibatkan banyaklah kuantiti yang boleh diukur. Contohnya panjang, jisim, masa, suhu, arus elektrik, kuantiti bahan dan sebagainya. Banyaklah laju ke, pecutan ke. Okey, baik. Dan semestinya lah bila melibatkan ukuran ada juga formula, sebab saintis banyak menghasilkan formula melalui teori-teori yang mereka kaji lah. Okey, dan fizik juga, ini sudah cikgu cakap tadi, mencari sebab untuk kita sebagai langkah pencegahan lah, kita cari sebabnya, kita boleh atasi masalah. Okey, dan fizik juga melibatkan banyak teori yang dibuktikan melalui pengiraan. Okey, memanglah teori-teori yang dikemukakan akhirnya boleh dibuktikan melalui pengiraan. Ini biasa saintis-saintis. Contohnya, bagaimana manusia boleh tahu kelajuan cahaya. Kita tengok cahaya daripada matahari yang begitu jauh boleh sampai ke bumi. Manusia boleh kira. Ini mula-mula dia buat teori, lepas tu dia boleh buktikan secara nombor ataupun melalui pengiraan. Contohnya laju cahaya ialah 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Ini adalah laju cahaya. Tiada objek lain yang selaju cahaya dalam dunia kita lah setakat ini. Okey, selain laju cahaya, kita ada laju bunyi pun. Kita tahu bunyi 330 darab 10, 330 meter per saat. Kita ada darab 10 meter per saat. 330 meter per saat. Okey. Dan juga fizik juga akan melibatkan jirim lah. Jirim contohnya pekerja cecair gas. Ini biasa kita akan tengok dalam topik haba lah nanti ya. Okey, baik, seterusnya. Bidang fizik. Bidang fizik ada ni contoh saja, sebenarnya ada banyak lagi. Ada fizik plasma, ada daya dan gerakan, ada gelombang, ada biofizik, ada nuklear. Cikgu paling seronok ni bab nuklear ni. Kamu akan belajar ni bagaimana manusia boleh cipta bom atom, bagaimana manusia bencana tenaga elektrik pada pembelahan uranium dan sebagainya lah. Okey, astronomi juga fizik sebenarnya, bagaimana orang dulu boleh mengira masa, boleh mengkaji berapa hari dalam masa setahun dan sebagainya lah. Okey, elektrik dan elektronik pun fizik juga, cahaya pun sama, haba. Semua ini adalah bidang yang luas lah berkaitan dengan bidang-bidang fizik. Okey, seterusnya kita tengoklah untuk hari ini. Kuantiti fizik. Ini yang paling asas sekali. Apa itu kuantiti fizik? Okey, kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur. Ni cikgu nak highlight. Yang boleh diukur. Diukur saja dengan alat pengukuran. Kalau yang tak boleh diukur, itu bukan kuantiti fizik. Contoh yang tak boleh diukur. Perasaan. Perasaan nak ukur macam mana? Ada alat kan nak ukur perasaan? Tak boleh kan? Selagi sesuatu itu boleh diukur, itu namanya kuantiti fizik. Contohnya kamu ada kotak. Kalau kamu jawab kotak saja tak boleh ukur. Kalau kamu jawab tebal kotak, tebal itu boleh diukur. Jadi tebal itu adalah kuantiti fizik. Itu contoh. Okey, baik. Kuantiti fizik juga mempunyai magnitud. Magnitud ni maksudnya nilai. Nilai yang berangka. Contohnya panjang
10 meter. Contoh 10 meter. Panjang 10 meter. 10 ini kita panggilnya magnitude. Meter di sini adalah unit. Ini unit. Mesti ada magnitude, mesti ada unit. Dia ada ukurannya. Berapa tinggi kamu? Dot 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 cm. Dot 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 tu apa? Mesti ada nilai. Nilai itu adalah magnitude. Okey, baik. Selain daripada yang cikgu sebut tadi, apa tu, panjang, masa dan sebagainya, contoh lain adalah mungkin panjang, mungkin boleh jadi masa. Banyak ni sebenarnya kuantiti fizik ni. Ini salah contoh sahaja. Laju, pecutan, tenaga, bising, berat badan dan sebagainya. Okey. Baik, kita tengok contoh di sini. Ini melalui buku teks kamu ada contoh kan. Okey, Rajah 1/1 menunjukkan beberapa contoh pengukuran melibatkan kuantiti fizik. Nyatakan kuantiti fizik yang berkaitan. Apa kuantiti fizik? Kita tengok contoh yang pertama ni. Ketinggian Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu. Ini di Sabah ni. Yang pula kamu orang Sabah kan? Mungkin ada yang pernah mendaki. Gunung Kinabalu ni ketinggian. Ketinggian. Jadi apa yang diukur di sini? Yang boleh diukur? Ketinggian lah kan? Okey, confirm. Cuma dalam fizik, ketinggian ni kita anggap dia sebagai panjang lah untuk kita setkan satu kuantiti yang senang disebut. Kalau menyebabkan meter je, kita anggap dia panjang. Sebab ukur ketinggian adalah meter kan? Ini meter. Okey, jadi dia punya kuantiti fiziknya adalah panjang. Di sini panjang. Okey. Yang kedua, atlet Paralimpik negara Muhammad Rizwan Fuzi mencipta rekod dunia dengan catatan 11.87 saat. Masa 11.8. Okey. Dalam acara pecut 100 meter. Okey, kategori T 3 bulan ni adalah kategori Paralimpik kan. Orang kurang upaya ataupun kelainan upaya di Sukan Para Asia 2018. Okey, di sini ada dua. Ada masa, saat. Okey, ini unitnya yang belakang saat dan juga ada 100 meter. Masa, jadi ukurannya ialah masa lah kan. Okey. Yang pertama masa, yang kedua jarak. Jarak trek itu iaitu 100 meter. Jarak pun sama, kita panggil dia panjang lah. Unitnya meter kan, panjang. Sama je, jarak boleh, panjang boleh. Cuma nak senang kita wakilkan dengan panjang. Apa-apa ukuran kalau meter, anggap panjang saja. Okey, begitu lah. Okey, baik. Seterusnya, kelajuan harimau Panthera tigris ialah 49 km per jam hingga 65 km per jam. Agak laju lah. Lebih kurang motosikal sudah ni. Okey, kelajuan. Maksudnya, apa yang diukur sini? Laju. Jadi, laju adalah kuantiti fizik. Jadi, melalui contoh-contoh ini, kita boleh tahu kuantiti fizik. Contoh kuantiti fizik yang adalah panjang, mungkin masa, mungkin laju dan ada lagi contoh-contoh lah lain. Ini yang cikgu buat tadi, ini yang cikgu bincang tadi lah. Apa maksud magnitude contoh kuantiti fizik panjang, cikgu ulang balik lah panjang. Kalau 100 ni nombor ini panggil magnitude dan yang belakang ini unit. Hati-hati dengan simbol. Unit tak sama dengan simbol. Simbol ni perwakilan saja oleh panjang. Biasa panjang begini kan. Kalau soalan bagi panjang. Okey. Okey, kalau kamu tengok ada koma, ada simbol begini. Macam huruf L tu. Okey. Okey. Dan simbol begini, itu simbol. Ini simbol. Okey, simbol. Unit di belakang nombor. Ataupun di belakang magnitude. Simbol biasanya di depan kuantiti. Dia koma, dia ada simbol. Hati-hati ya. Simbol dengan unit tidak sama. Biasa simbol ini saintis wakilkan dalam huruf bahasa Inggeris. Contohnya kalau masa, T kecil, time. Maksudnya begitu dalam bahasa Inggeris. Ni panjang dalam bahasa Inggeris L. L ni length, panjang. Maksudnya begitulah. Okey. Baik, seterusnya kuantiti asas. Tadi sudah belajar kuantiti fizik. Ada pula kuantiti asas. Maksudnya yang paling basic asas. Mesti ada yang pemulanya kan asas ini. Okey, jadi apa itu kuantiti asas? Jadi kuantiti asas ialah kuantiti fizik, mestilah sesuatu yang boleh diukur lah. Yang tidak boleh ditakrifkan, salah aja. Ditakrif ada yang sini. Ditakrifkan ditakrifkan kepada kuantiti asas lain. Okey, ada satu unit
saja. Maksudnya kuantiti ini ada tunggal saja. Dia tak boleh lagi kalau panjang nak jadi nak jadi berat. Tak boleh. Dia kalau panjang panjang. Satu saja. Dia tak boleh takrif kepada kuantiti asas yang lain. Tunggal. Yang tunggal. Dan biasanya kuantiti asas ini adalah mempunyai satu unit saja. Kalau meter, meter. Dia tak boleh jadi meter. Kalau tiba-tiba jadi kilogram, tak boleh. Kalau meter, sentimeter, tak ada masalah. Itu adalah senti itu adalah prefix, imbuhan saja. Yang penting ada juga perkataan meter di situ. Contohnya, contoh begini kan, meter, terus kepada suhu, Celsius contoh, ataupun Kelvin. Ini tak boleh lah, sebab meter ini adalah kuantiti asas. Kalau meter ke cm, tak ada masalah sebab masuk lagi meter juga. Cuma di depan ni, senti ni kita panggil prefix saja. Tak ada masalah. Jadi untuk kamu sebenarnya kamu sudah belajar masa tingkatan 1, kuantiti asas ini ada 5 saja tingkatan 1. Tapi sekarang dia tambah lagi 2. Jadi apa itu kuantiti asas yang kamu akan belajar? Ingat lagi kah yang tingkatan 1? Iaitu panjang. Okey, ingat ada panjang, ada jisim, masa, suhu, arus. Ini kamu sudah hafal masa tingkatan 1. Ini simbolnya. L, length, M ni mass bahasa Inggeris lah. T ni time, T besar ni untuk suhu. Di sini simbol ni simbol lah, bukan unit lah. Ni simbol saja T besar untuk membezakan masa dengan suhu. Arus I. Okey, yang baru ada 2 ni yang baru. Okey, yang baru ni ada 2. Yang bawah ni. Yang bawah ni lah yang baru, iaitu keamatan berluminosity. Bagaimana kita nak ukur kuasa sesuatu bekalan kuasa cahaya. Kuasa bagi cahaya. Ni kita nak ukur keamatan berluminosity ni. Dan juga kuantiti bahan. Ini nak tahu kuantiti zarah. Okey. Ini biasanya limit kimia. Banyak guna untuk kuantiti bahan ini, mol ni. Okey, baik. Kita ulang balik sajalah. Panjang. Yang biasanya dalam peperiksaan ke apa, ni simbol ini jarang disoal. Yang disoal adalah ni. Unitnya. Unit SI. Kenapa SI? SI ni maksudnya standard lah. Seluruh dunia guna. Standard International Unit kan. SI . Jadi kamu pergi US ke, pergi Jepun ke apa semua, pakai unit yang sama supaya seragam lah seluruh. Kalau tak seragam susah pula kan. Okey, baik. Jadi kita ulang balik lah. Panjang, simbolnya, ni simbol lah. Simbolnya length. Okey, length. SI-nya, nama unit itu adalah meter. Simbol bagi meter, iaitu M lah. Ini namanya. M ni simbol namanya. Okey. Kalau kamu tulis M pun orang faham sudah, pergi mana-mana M. Tahu sudah itu adalah meter. Kamu tak label pun M itu sebagai meter, orang tahu sudah M itu meter. Kalau untuk unit lah. Okey. Kilogram. Okey. Kilogramnya untuk jisim bukan gram kilogram. Untuk masa adalah saat. Saat. Okey. S. Suhu Kelvin ingat hati-hati. Suhu bukan Celsius. Untuk international kita guna Kelvin. Ini biasa belajar silapnya banyak kali ni Kelvin. Simbolnya K lah. Arus elektrik adalah ampere dan dia punya simbolnya A lah. Ni yang baru ni. Keamatan berluminosity dia punya simbolnya I kan ni ke I apa lah? I gamma. Okey, dia punya unitnya ada candela. Ni baru candela, simbolnya CD. Dan kuantiti bahan ni kamu akan jumpa pastinya banyak dalam kimia, iaitu mol. Nak kira kuantiti bilangan zarah, nak kira kepekatan. Ni banyak nanti mol kamu akan guna. Okey, baik. Jadi selesai sudah kuantiti asas. Okey. Dan keluar sudah gambar-gambar. Ini gambar apa? Ini sebenarnya alat pengukuran. Kamu sudah belajar kan. Contoh panjang kita boleh guna pembaris meter, meter pengukur. Okey. Semacam kan. Okey, untuk jisim kita boleh guna neraca tuas, neraca palang. Ini neraca tuas kan neraca palang ni. Neraca palang. Yang ada slot-slot tu kamu boleh gerakkan kan 1 gram, 2 gram. Ni neraca palang. Okey, untuk masa boleh guna jam. Biasa di makmal kita guna jam randik untuk sukat masa. Jam digital pun boleh, jam yang kamu pakai pun boleh, jam telefon pun boleh .
Okey, ini termometer untuk ukur suhu. Okey, ini ammeter untuk ukur arus. Namanya ammeter. Kalau untuk ukur voltan, voltmeter. Ni ammeter. Okey. Untuk keamatan luminosity ni ada alat khas lah. Okey. Nak kira macam mana, ada alat yang sesuai lah. Okey, baik. Saya terus. Kuantiti terbitan. Jadi apa itu kuantiti terbitan? Mestilah berbeza dengan kuantiti asas kan. Sebenarnya kuantiti terbitan terbit. Terbit maksudnya keluar. Terbit keluar. Maksudnya hasilnya daripada kuantiti asas juga. Macam mana dia terhasil? Melalui gabungan kuantiti asas sama ada secara darab atau bahagi sahaja. Okey. Ini punya definisi ya. Kuantiti fizik yang terhasil daripada gabungan kuantiti asas. Okey, sama ada darab atau bahagi saja. Kalau tolak dengan tambah tak jadi. Contoh, 10 meter tolak 5 meter. Unit tak berubah. Contoh sini masih 5 meter kan. Tak ada apa-apa. Tapi kalau 10 meter darab 10 meter. Okey, dia akan jadi 100 kan nilai. Okey, magnetik ada masalah. Cuma unit ni ada 2M. Ini indeks kan sudah belajar kan kuasa 1 kalau darab asas yang sama jadi kuasa 2. Kuasa 2 di sini bukan lagi jadi panjang, dia sudah jadi luas. Contoh, jadi luas di sini merujuk kepada kuantiti terbitan. Jadi kuantiti terbitan contohnya luas. Ini contoh sahaja. Ada banyak lagi lah. Okey, baik. Jadi kita akan tengok contoh-contoh kuantiti terbitan yang kamu akan belajar. Hari ini kita akan tengok secara asas saja. Kamu tak perlu lagi nak terbitkan secara terperinci. Kelas yang berikutnya baru kita buat. Cuma kita tengok contohnya sahaja. Okey. Contoh di sini ada isi padu. Contoh isi padu, ketumpatan, halaju, cas. Cas apa? Cas elektrik lah. Ini simbolnya isi padu V volume lah. Ketepatan rho, halaju V velocity ya. Cas Q. Okey. Okey, rumusnya. Rumusnya. Okey, rumusnya isi padu samanya panjang darab lebar darab tinggi. Contoh kan kubot. Contoh. Okey. Panjang darab lebar darab tinggi kan. Okey. Panjang ni kan, walaupun lebar ke apa, kita masih sebut panjang jugalah. Okey, panjang juga kan, tinggi pun panjang juga. Jadi 3 kali panjang. Jadi yang cikgu nak tunjuk yang ini, bagaimana velocity ni ataupun isi padu ini adalah kuantiti terbitan. Okey, tengok gambar yang cikgu bagi ni. Jadi V, kalau ingat balik, panjang darab lebar darab tinggi kan. Okey, panjang darab lebar darab tinggi. Okey. Jadi panjang sini katakan length. Length darab length darab length. Okey, simbol bagi panjang adalah length kan tadi kan. Okey. Dan unitnya anda katalah unitnya meter. Meter darab meter darab meter. Jadi apa? Meter kuasa 3. Untuk isi padu dia punya unit SI-nya ialah meter kuasa 3. Contoh begitu. Datangnya daripada mana? Isi padu ni datang daripada kuantiti asas iaitu panjang. 3 kali panjang dapatlah isi padu. Okey, boleh faham kan? Okey, itu contoh isi padu. Yang kedua, ketumpatan. Okey, cikgu ambil ini ya, ketumpatan. Ketumpatan ni memang rumusnya ialah jisim bahagi isi padu. Cikgu jelaskan inilah, minggu depan kita akan tengok banyak lagi, ada lebih kurang 12 kan silap cikgu. Okey. Ketumpatan. Okey, rho sama dengan M per V. Okey. M di sini menunjuk pada jisim. Ini jisim. Okey, jisim. V adalah isi padu. Okey. Isi padu. Pada pula. Okey. Jadi jisim unitnya tadi kg kan. Okey, ni kalau nak tahu unit antarabangsanya lah kg. Isi padu tadi sudah ada meter kuasa 3 kan. Jadi yang ini kasih naik atas lah. Supaya kalau tulis begini pun boleh. Kalau nak cantik lagi, kita akan tulis sama juga kg m. Cuma dia ada kuasa 3. Okey. Ni. Jadi ini adalah unitnya.
Okey, unit di sini. Kg M negatif 3. Okey, ini adalah unit antarabangsanya lah. Okey, untuk hal laju, dia punya rumusnya adalah laju. Rumusnya adalah jarak bahagi masa. Okey, ni untuk yang laju pula kan. Hal laju. Hal laju sama dengan jarak bahagi masa. Nanti kita belajar detail ni, ada bab 2 kan ni. Okey. Jarak sama dengan panjang kan, cikgu sudah cakap tadi kan di awal. Jadi panjang length lah, length bagi masa T, sibuk . Jadi kita ambil unitnya length meter. Panjang kan meter, unit bagi masa saat. Jadi unitnya meter per saat. Nak kasi naik atas lah. Jadi unit bagi ini meter per saat. Okey. Boleh kan? Okey, baik. Untuk cas ialah arus darab dengan masa. Arus dia punya unitnya ampere. Masa unitnya adalah saat. Jadi terus darab. Jadi dia punya ni AS. Okey. Ataupun AS ni ada namanya, iaitu coulomb kan, cas. Okey, jadi boleh faham bagaimana kuantiti terbit ini boleh dihasilkan daripada gabungan-gabungan kuantiti asas secara darab ataupun bahagi sahaja. Jadi untuk hari ini, untuk kelas hari ini itu sahaja. Cikgu harap kamu boleh buat latihan hari ini. Okey, sila jawablah. Ada 4 soalan sebagai nota kamu. Kamu sudah tengok video cikgu, kalau kamu tak catat apa-apa, tak dapatlah kan infonya. Jadi sila salin soalan di buku nota dan jawablah. Soalan ini akan menjadi nota bagi anda. Boleh tulislah di mana-mana, nak tulis di kertas kajang ke, di buku panjang ke, buku kecil, yang mana yang bersesuaian dengan kemampuan anda. Kalau sudah siap, bolehlah PM cikgu. Okey, jumpa lagi pada kelas yang berikutnya.